Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf'a' al-intifa' wal ifadatu lis-ifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a bil huda wa dalat 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Alhamdulillah, hari ini kita sambung hadis berkenaan dengan akhir zaman, apa yang berlaku pada zaman kita ni, pada sambungan hadis yang ke-44. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'illah as-salihin wa walidina wa ashabil huquq alaina ajma'in syai'un lillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadis yang ke-44, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat hatta yukhawwanul aminu, sehingga orang yang amanah didustakan. Orang yang amanah didustakan, orang yang amanah tidak dipercayai. Wa yu'tamanul kha'in, dan dipercayai orang yang khianat. Orang yang memegang sesuatu urusan itu, orang yang tidak amanah. Dan orang yang amanah tidak dipercayai untuk memegang sesuatu urusan. Orang yang tidak amanah dipercayai, diberikan tugas untuk menguruskan satu urusan. Hatta yadhharal fuhsyu, dan juga sehinggalah tidak berlaku kiamat tu, sehinggalah zahir al-fuhsyu, perkara-perkara keji. Perkara keji ni dengan mana dosa-dosa besar, tinggal semaya, minum arak, berzina, segala perkara dosa-dosa besar zahir. Maknanya orang minum arak secara jelas, pusat-pusat zina ko, orang meninggalkan semaya secara jelas, zahir perkara-perkara keji, dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang bawa kepada fasik. Wat tafahush, begitu juga saling melakukan perkara keji. Kalau perkara keji saja dibuat seorang, dia minum arak seorang ko, dia berzina ko, dia berjudi ko, hak ni sama pakat menolong buat dalam perkara keji. Ni berlaku di akhir zaman. Maknanya tafahush ni pakat, sama-sama pakat nak buat perkara keji. Dan zahir, makna zahir sama-sama pakat nak buat jahat. Wa qati'atul arham, dan begitu juga zahir di akhir zaman ni memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan, baloh. Orang ni baloh dengan orang ni, orang ni baloh dengan orang ni, adik-beradik baloh, mak ayah baloh, dengan sepupu-sepupu baloh. Ni memutuskan persaudaraan. Ni berlaku di akhir zaman. Wasu'ul jiwar, dan juga buruknya kejiranan, dengan makna baloh dengan jiran-jiran. Baloh dengan jiran-jiran, tak kenal jiran-jiran, tak tahu jiran ni siapa, dia ni siapa. Ini berlaku pada zaman kita. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam kekuasaan Allah Taala, Nabi raya, mana demi yang diri Muhammad ni, Nabi raya, berada dalam kekuasaan Allah Taala. Inna mathalal mu'min laka mathalil qit'ah minadh dhahabi, orang yang beriman di akhir zaman ni seperti sepotong daripada emas. Emas ni duduklah mana sekalipun tetap berharga. Duduk kedai kau, duduk dalam rumah kau, duduk dalam tanah kau, duduklah mana sekalipun, emas ni tetap berharga. Gilah mana-mana sekalipun, duduklah mana sekalipun, emas ni tetap berharga. Jadi Nabi umpamakan orang beriman pada akhir zaman ni benar-benar iman dia tu sempurna, benar-benar iman dia tu teguh,
di akhir zaman ini seperti sepotong emas. Nafakha 'alaiha sahibuha. Jadi emas ni bila dibakar emas tu, falam taghayyar, dia tidak akan berubah, tetap sebagai emas. Walam tanqus, dan tidak akan kurang. Emas tu bila dibakar tahu mana sekalipun, tetap dia tak akan kurang kandungan dia tu. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Macam kita kata benih yang baik letak di laut jadi pula, letak atas tanah tumbuh pokok. Dengan mana orang beriman di akhir zaman ni, duduklah mana sekalipun mereka tetap teguh iman dia. Ni payah nak cari. Dengan makna tidak terpengaruh dengan suasana. Kalau suasana baik, kita jadi baik. Tapi kalau sana tak comel, kita juga jadi tak comel. Tidak. Orang beriman, ia teguh iman dia, duduklah mana sekalipun tetap dia berpegang dengan agama. Tetap dia patuh perintah Allah, tetap dia meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Tu nak jadi gitu. Duduklah mana sekalipun tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi diri Muhammad itu yang berada dalam kekuasaan Allah Taala, inna mathalal mu'min kamathalin nahlah. Dan juga Nabi buat perumpamaan orang beriman pada akhir zaman itu seperti lakamathalin nahlah, seperti seekor lebah. Seekor lebah yang mana akadat tayyibah wa wada'at tayyibah, dia makan benda-benda baik. Madu bunga tu dia makan, kemudian dia mengeluarkan yang baik, iaitu madu. Jadi sumpah orang mukmin ni, dia hasil dia comel, hasil sumber rezeki dia comel, dan juga dia belanjakan rezeki dia tu kepada sumber yang comel. Untuk orang beriman, orang yang Nabi sebut orang beriman hak sungguh-sungguh di akhir zaman. Dia jaga dari mana sumber dia dapat tu, rezeki hasil yang halal, benda hak dia makan, benda comel, benda halal, dia belanjakan rezeki tu juga kepada perkara yang comel. Kemudian hadis yang ke-45, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yukhawwanal amin, sehingga didustakan orang yang dipercayai. Dengan orang yang amanah tidak diberikan tugas. Wa yu'tamanal kha'in, dan orang yang khianat. Dengan mana orang yang dia ni sifat dia ada sifat khianat. Kalau pergi amanah ada sifat khianat, tapi dipercayai, diberi tugas untuk menguruskan sesuatu. Ni berlaku di akhir zaman. Ni serupa dengan tadi. Wa hatta yadhharul fuhsyu, sehingga zahir kara-kara keji, dosa-dosa maksiat besar yang bawa pada fasik.
Wat tafahush, dan begitu juga sama pakat buat jahat. Tafahush sama-sama pakat jelas, zahir pada pakat buat jahat. Kemudian masih dah satu. Kemudian berlaku juga wa qati'atul arham, putusnya persaudaraan. Duduk baloh adik-beradik ko, keluarga ko, dengan jiran-jiran ko, wasuul jiwar, dan begitu juga buruknya kejiranan tu. Duduk baloh sesama jiran, tak kenal jiran, hidup masing-masing tak ada dah. Mana kadang hidup kejiranan tu tak ada. Ini berlaku di akhir zaman. Kita ni kalau di kampung okey lagi, kalau pergi bandar-bandar tak kenal dah jiran. Kalau rumah atas bawah kiri kanan pun tak kenal dah. Ini berlaku di bandar-bandar. Makna bangun daripada tidur, semata-mata pergi cari rezeki, pergi kerja, bangun sebelum subuh, pergi kerja, balik petang, letih, tidur. Esok pergi kerja pula. Tak sempat dah nak tanya khabar jiran kau lagu mana, tak ada dah. Tak ada dah. Nak buang dengan jiran kau tak ada dah. Kemudian hadis yang ke-46 daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna baina yaday sa'ah, sebelum kiamat itu taslimal khassah, berlaku taslimal khassah. Taslimal khassah dengan makna beri salam kepada orang-orang tertentu saja. Kita duk selisih dengan orang kau pergi mari tak ada nak bagi salam tu, tak ada. Kecuali orang kita kenal. Kenal, assalamualaikum, kenal. Tapi orang tak kenal tak ada dah. Lalu selisih pun kalau tak kenal. Jadi tak ada dah. Mana kata Nabi kata kurang dah. Bagi salam sesama umat Islam tu kurang dah. Kecuali orang yang dia kenal. Orang dia tak kenal, tak ada nak bagi salam ke, tak ada. Lalu tu tengok muka lagu tu je. Ini berlaku di akhir zaman. Wa fushubul tijarah, dan juga berkembang meluas tijarah, perniagaan. Memang zaman lah ni, kalau zaman dulu nak beli barang kena pergi pasar, kena keluar pergi pasar. Kalau tempat-tempat biasa tidak dijual barang tu. Tapi kita hari ni duduk rumah pun boleh beli lagi. Duduk atas kaki kita tu boleh beli lagi. Dan juga dekat. Kedah tu kedah ni, kedah pergi sini, kedah pergi sini, kedah pergi sini, kedah meluas. Nabi kata perniagaan tu meluas. Memang duduk rumah kita tu boleh beli lagi, boleh sampah lagi. Sangat-sangat meluas. Ini berlaku di akhir zaman. Tapi zaman Nabi hari tu payah. Nak cari barang tu kena keluar pergi pasar. Pasar bukan banyak tempat. Pasar hak ni lah, hak ada tempat disediakan untuk pasar. Ni tak, lebih mudah sangat. Nak kalau pergi bandar penuh ni kedah macam-macam jenis kedah. Tu nak kata meluasnya perniagaan. Bukan nak kata benda tu bawa kepada dosa, tidak. Tapi Nabi nak menggambarkan apa yang berlaku di akhir zaman. Wa hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Dan hingga Nabi kata di akhir zaman ni akan berlaku yang mana perempuan menolong suami dia untuk berniaga. Kalau zaman dulu orang nego ni orang lelaki, zaman Nabi lah, orang puai tu duduk dalam rumah. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman, duduk di pasar-pasar, orang lelaki. Tapi maknanya Nabi royak apa yang berlaku tak ada pada zaman itu. Zaman Nabi tak ada. Jadi Nabi kata sehingga seorang perempuan akan membantu suami dia dalam berniaga. Bahkan ni bukan setakat membantu, orang puai tu lebih lagi, hebat lagi kalau buat nego. Kalau buat nego setengah-setengah tu perempuan hebat lagi daripada orang lelaki. Dia pandai duduk nego tu, dia pandai. Jadi hak ni berlaku di akhir di zaman kita. Benda yang tidak ada tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Wa qat'al arham, dan begitu juga putusnya silaturahim, putusnya persaudaraan. Ini serupa dengan hak tadi. Wa syahadataz zur, dan juga berlaku saksi-saksi palsu, saksi yang mengaku benda yang tidak berlaku. Ini berlaku di akhir zaman. Wa kitmana syahadatil haq, dan menyembunyikan saksi yang benar. Saksi yang benar tak royak, saksi yang palsu royak, gini perkara yang tidak sebenar. Wa zuhurul qalam, dan juga zahirnya qalam. Kerana zaman Nabi payah. Orang Arab nak boleh kertas, nak boleh tulis baca tu payah. Sebab tu orang Arab, orang yang kebanyakan orang yang ummi,
Orang ye tak erti nak baca, tak erti nak nulis. Tapi mereka ni hafalan kuat. Generasi ke satu generasi mereka hafal nasak-nasak, syair-syair, kisah-kisah yang berlaku pada zaman dulu. Daripada satu generasi ke satu generasi dengan syair-syair mereka hafal. Tapi nak nulis, nak membaca payah pada zaman itu. Nak cari pen, nak cari pensel, nak cari kolam, nak cari kertas, nak cari alat tulis tu payah. Tapi zaman ni kita tengok bukan semata-mata kertas. Nak tulis di Facebook boleh, nak tulis di WhatsApp boleh, nak tulis mana saja dengan kertas, dengan pen, dengan pelbagai jenis alat, dengan pelbagai jenis aplikasi. Zahirnya alat-alat tulis. Ini makna Nabi SAW zaman dia tak ada. Di akhir zaman, makna zaman kita dulu ni tak ada kertas pun boleh tulis lagi. Tulis dalam telefon, tulis dalam WhatsApp, tulis dalam Facebook, tulis dalam, boleh lagi nak nulis tu. Nak kata zahir merata-rata tepat alat-alat tulis ni. Ini berlaku di zaman kita. Kemudian hadis yang ke-47 daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni. Sebaik-baik masa adalah zaman aku. Masa mana ni? Masa kurun ni 100 tahun. Dengan makna orang yang dekat dengan Allah Subhanahu taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu taala. Zahir memang tidaklah. Zahir nak banding dari segi pembangunan ke apa tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi yang terbaik ni, terbaik dari segi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu taala. Thummal ladzina yalunahum. Kemudian kurun selepas tu, 100 tahun selepas zaman Nabi, itu terbaik. Kemudian diikuti oleh kurun sahabat. Kemudian thummal ladzina yalunahum, kurun tabi'in. Jadi itu orang-orang yang terbaik hubungan mereka dengan Allah Subhanahu taala. Qala Imran la adri adzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnain aw thalathah. Jadi Imran yang meriwayatkan hadis ni, aku tak pasti Nabi sebut 2 kurun ke 3 kurun. Tapi dalam hadis lain 3 kurun. Dengan mana kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in. Tapi riwayat hadis ni kata aku tak pasti Nabi sebut kurun yang terbaik itu 2 kurun ke 3 kurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun. Jadi akan datang kaum mereka yang mana yakhunun, yang berkhianat. Khianat ni dengan mana tidak amanah atas urusan yang mereka pegang. Wa la yu'tamanun, tidak boleh dipercayai. Wa yashhadun, mereka ni beri saksi, beri penyaksian, jadi saksi. Wa la yustashhadun, tapi tak boleh nak percaya. Kerana mereka ni dusta. Menjadi saksi tapi tak boleh nak percaya, tak boleh nak pegang kerana mereka ni dusta. Wa yanzirun, dan mereka bernazar. Kalau boleh kau ni nak nazar, nak buat kau ni. Kalau boleh kau ni nak buat kau ni, nak buat amal ibadah tu. Nak buat kebajikan. Wala yafun, tapi mereka tidak menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yadhharu fihi simanu, dan begitu juga zahir pada mereka ni gemuk. Apa makna? Makna dengan makna kurangnya aman. Berbeza dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan makna orang-orang yang sebelum tu mereka ni dengan dunia tu kurang sikit, lebih kepada amal ibadah. Tapi bila mana kemewahan dunia masuk, jadi amal ibadah tu jadi kurang, hubungan dengan Allah Ta'ala tu jadi kurang. Jadi lebih kepada dunia. Jadi di antaranya adalah lebih kepada makan. Lebih kepada makan. Nak kata zaman sebelum Nabi tu kurang. Orang nak kata makan tu bukan menjadi fokus utama. Tapi zaman selepas tu berlaku lagu tu. Cuma bila kita tengok orang yang kata orang tu gemuk, tak boleh nak kata orang gemuk ni malah buat amal ibadah, tak boleh. Tak boleh nak ayat lagu tu. Kerana kita belajar ni bukan kita nak tengok orang, tapi nak tahu gapo hak Nabi sebut. Bukan dengan mana dia tu gemuk, dia tu malah, dia tu ingat kepada dunia, dia tu tidak lagu tu. Mungkin orang gemuk tu lebih hebat amalan dia daripada kita. Hak ni Nabi sebut secara umum yang tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata kalau zaman Nabi tu, kerana zaman itu zaman perang. Zaman berlatih, zaman orang kuat amal ibadah. Jadi seolah-olah makan tu mereka tak fokus mana. Makan tu mereka bukan nak kata gemuk tu dosa, tidak. Gemuk tu tidak berdosa.
Selagi orang itu jaga semaya, jaga amal ibadah dia, tidak buat perkara yang haram, itu bukan perkara yang dosa. Tapi nak bina ayat perkara yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Kemudian hadis yang ke-48 daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ada inna min asyratis sa'ah an turfa'al asyrar." Di antara tanda-tanda kiamat diangkat orang-orang jahat. Orang-orang jahat diangkat untuk menjadi pemimpin, untuk menguruskan satu-satu perkara. Wa tudha'al akhyar, dan orang-orang baik ini tidak diangkat. Bahkan di akhir zaman orang-orang baik dia tak suka. Dia tak suka jadi nak menguruh ko, nak memimpin ko, dia jadi menjauhkan diri. Dengan amal ibadah mereka, dengan maknanya dia tak suka untuk memimpin. Jadi bila gitu, hak tinggal, hak suka nak jadi pemimpin, suka nak naik jadi pemimpin ni, tinggallah orang-orang ya jahat. Ala inna min asyratis sa'ah an yazhara, dan juga di antara tanda-tanda kiamat an yazhara al-qawlu wa yukhzana al-amalu, banyak berkecek, kurang beramal. Ini Nabi sebut dalam hadis ni, di akhir zaman orang suka duduk debat, duduk berbahas. Duduk maknanya duduk semata-mata cerita, tapi amal tu jadi kurang. Nauzubillah. Ni Nabi sebut di akhir zaman. Nak ayat bahawa orang zaman hari tu, orang zaman-zaman awal tu, mereka ni banyak beramal ibadah. Dari segi bahas tu kurang, dari segi berdebat pasal ilmu tu kurang. Makin lama makin banyak berdebat pasal ilmu apa semua, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Kuliah maknanya tak ada masalah benda tu, tapi nak ayat amal tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang di akhir zaman. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah." Tidak akan berlaku kiamat. Hak ni tak berlaku lagi. Hatta tattariba aliyatu nisa'i dausin. Sehingga bergoncang punggung-punggung perempuan Daus, satu kabilah di tanah Arab tu di zaman Nabi SAW, ala dhil khalasah, kepada dhil khalasah, wa dhul khalasah, dan zul khalasah. Zil khalasah tu adalah taghiyatu dausin. Hak ni berhala kabilah Daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, yang mereka sembuh di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ada kabilah-kabilah ni sembah berhala masing-masing. Kabilah ni sembah berhala ni, kabilah ni berhala ni, kabilah ni berhala ni. Jadi Nabi nak ayat di akhir zaman tanah Arab tu ada golongan yang mana akan kembali menyembah berhala, akan kembali menyembah berhala di tanah Arab. Sehingga Nabi kata bergoncang punggung-punggung perempuan kabilah Daus di hadapan berhala-berhala. Dengan makna duduk joget, duduk joget depan berhala. Dan kalau kita tengok hari ni berlaku dah di tanah Arab, berlaku dah pesta dengan konsert, dengan gapo, walaupun bukan di Mekah, walaupun bukan di Madinah, tapi masuk dah di tanah Arab tu, masuk dah konsert, duk joget, duk nyanyi, dengan perempuan, dengan lelaki duk campur apa semua, berlaku dah di tanah Arab. Sehingga akhir sekali duk joget depan berhala, kembali menyembah berhala di tanah Arab. Hak ni tak berlaku lagi, tapi ciri-ciri tu dah berlaku pada zaman kita. Kemudian manusia lebih memilih selain daripada Al-Quran. Hadis yang ke-50, ala inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, antutlal mathnah, akan dibaca mathnah, fala yujadu man yughayyiruha, dan tidak ada orang yang melarang. Qila lahu wa mal mathnah, dikatakan apa itu mathnah yang dibaca tu? Qala mastuktiba min kitabin ghairil Quran. Pada satu riwayat, ma kutiba siwa kitabillah, apa yang tulis selain daripada Al-Quran. Dengan makna di akhir zaman ni orang kurang baca Al-Quran, tapi banyak baca perkara lain. Banyak baca buku, banyak baca surat khabar. Ni bukan surat khabar dah, banyak baca Facebook, banyak baca WhatsApp. Mana WhatsApp duk baca semua, Facebook duk tengok semua, duk baca semua. Buku-buku lain duk baca semua. Tapi Al-Quran sehari tak balik, sehari tak balik, 2 hari tak balik, 3 hari tak baca, 4 hari tak baca, seminggu tak baca, sebulan tak baca.
Tapi WhatsApp hari-hari duk buka, duk baca kisah tu kisah. Facebook hari-hari duk buka, duk baca. Ni hadis Nabi sebut berlaku di akhir zaman. Al-Quran tak baca, bukan nak kata salah baca WhatsApp, salah baca kitab-kitab lain, tidak. Salah baca buku-buku, salah baca surat khabar, tidak. Salah tengok Facebook. Selagi benda tu tidak kita buat maksiat, kita tengok perkara maksiat kau, kita tengok benda-benda hak maksiat ataupun kita baca benda-benda hak maksiat kau, benda hak ngupak kau kalau mana, tidak mendatangkan dosa. Tapi ayat Al-Quran tidak dibaca, hak lain banyak kita baca, hak lain banyak kita habiskan masa untuk perkara sia-sia yang tidak mendatangkan pahala. Ini disebut dalam hadis ni. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin, dan demi jiwa Nabi Muhammad, dini Muhammad SAW berada dalam kuasa Allah Ta'ala. Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak berlaku kiamat hatta yadhharul fuhsyu. Ini sama macam tadi, zahir perkara-perkara keji dengan makna maksiat ia bawa pada fasik, minum arak, berzina, berjudi, tinggal semaya, tinggal puasa, tinggal zakat, tinggal haji. Tu semua tu perkara-perkara keji, perkara-perkara fasik, dosa-dosa besar, jelas. Makna zahir perkara keji, perkara dosa-dosa maksiat, dosa-dosa fasik. Wal bukhlu, zahir sifat bakhil, zahir sifat bakhil. Dengan makna orang yang semakin kaya dengan orang yang semakin miskin itu jurang dia semakin berbeza, jurang dia semakin jauh. Orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin. Itu dengan makna zahir sifat bakhil. Wa yukhawwanul amin, dan juga diberi yukhawwanu, tidak dipercayai. Orang-orang yang amanah ni tidak dipercayai untuk menguruskan satu-satu perkara. Wa yu'tamanul kha'in. Ini serupa dengan hadis sebelum ni. Orang yang tidak amanah, ada sifat khianat dalam hati dia tu, diberi tugas untuk menguruskan, untuk menjadi pemimpin. Wa yahlikul wu'ul, begitu juga binasa al-wu'ul. Nabi kata wa yadhharut tuhud. Ni sahabat pun tanya apa makna binasa wu'ul dan juga zahirnya tuhud. Faqalu ya Rasulullah wa mal wu'ul wa mat tuhud. Apa itu wu'ul, apa itu tuhud? Qala al-wu'ulu wujuhun nas wa asyrafuhum. Dengan mana orang-orang baik ni jari ada. Orang yang benar-benar baik, jari makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Wat-tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nas la yu'lamu bihim. Dan orang-orang hok mana mereka ni tidaklah kata orang-orang yang baik sangat. Tu zahir. Zahir orang-orang yang jahat. Orang-orang tok tidaklah baik sangat zahir. Tapi orang-orang baik ni makin lama makin kurang. Nak kata orang jahat makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Kemudian hadis yang ke-52, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikinah. Sehingga adalah kabilah-kabilah, golongan-golongan daripada umat aku ni akan bergabung dengan orang-orang kafir. Maknanya bergabung dengan orang kafir. Ini berlaku min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan, dan sehingga mereka ini menyembah berhala. Ini Nabi raya, mana ada lagu tu. Nabi raya berlaku lagu tu. Sehingga akhir sekali menyembah berhala, ikut sama-sama menyembah berhala, na'udzubillah. Kemudian min asyratis sa'ah ay yatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia itu berbangga-bangga pada masjid. Berbangga-bangga pada masjid dengan makna masjid dibangunkan semata-mata untuk berbangga-bangga, bukan untuk memakmurkan masjid, bukan semata-mata untuk menghidupkan masjid, untuk solat berjemaah, untuk kuliah, untuk rohani, untuk berzikir, untuk beramal ibadah, tidak. Tapi dibangunkan masjid dengan mana untuk berbangga. Berbangga boleh buat masjid besar, berbangga boleh itu lagi. Tapi kalau buat masjid yang besar, masjid yang comel, kemudian hari begini, tapi masjid tu makmur dengan amal ibadah, makmur dengan kuliah, makmur dengan program aktiviti gapo, makmur dengan orang duk zikir, orang duk amal ibadah, dengan semaya tahajud juga, itu tidak ada masalah. Tapi hak ni Nabi nak ayat ni bahawa
berbangga dengan masjid ni semata-mata buat masjid bukan dengan tujuan amal ibadah. Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Nabi tu tidak Nabi bangun lagu tu semata-mata ada tias sejik daripada pelepuh kurma, atak dia daripada daun-daun kurma, latar dia pasir, duduk sapu pasir, duduk semaya atas tu. Sehingga diriwayatkan pada malam Lailatul Qadar berlaku hujan. Pada satu tahun tu berlaku hujan. Sahabat kata, Nabi royak, aku teringat pada malam Lailatul Qadar tu berlaku hujan. Jadi sahabat kata, kami melihat Rasulullah yang berlaku hujan tu, Nabi sujud pada waktu subuh, di atas tanah ada kesel tanah dan air melekat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 21, ada riwayat pada malam 23. Jadi nak kata itu keadaan gambaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun ke bukan hebat nak kata dengan bangunan hebat tidak. Bukan tujuan Nabi nak bina masjid untuk tujuan itu. Tapi salah ke tak nak buat masjid dengan kemudahan tu, kemudahan ni dengan masjid yang hebat, masjid yang comel, tidak salah. Cuma bukan tujuan utama masjid dibangunkan untuk berbangga-bangga, untuk kata masjid ni hebat, masjid ni besar, masjid ni dengan kemudahan dia. Tapi semaya Jumaat tak ada orang, kuliah tak ada, hak ni tak ada, makna tujuan utama sebagai amal ibadah tu tak ada. Tu hak Nabi tak suka. Kemudian hadis seterusnya, ya'ti 'alan nas zamanun yajtami'una fil masajid laisa fihim mu'min. Akan berlaku satu zaman, satu masa manusia ni berkumpul dalam masjid, tak ada daripada kalangan mereka ni orang yang beriman. Dengan mana orang kafir duduk dalam masjid, duduk kumpul masjid. Ni juga berlaku di setengah-setengah tempat masjid dijadikan sebagai muzium. Masjid dijadikan tak ada dah, tutup dah masjid. Dia jadi muzium. Berlaku di Turki sebelum ni. Jadi orang mari ziarah tu, orang-orang kafir pun mari juga. Mari duk tengok sejik comel apa semua. Dan juga hak ni berlaku di Sepanyol. Di Sepanyol, di Granada apa semua, yang mana masjid-masjid yang mana bila umat Islam dijajah oleh orang kafir, masjid-masjid dikekalkan. Masjid tu kekal. Istana makna masjid kekal. Orang pergi tu bukan pergi untuk semaya dalam masjid tu, pergi untuk ziarah. Orang kafir pergi ziarah, mana nampak seni bina yang hebat di Sepanyol apa semua. Ini berlaku pada zaman hari itu. Siapa zaman ni maknanya masjid-masjid hak berkumpul, hak duduk dalam tu bukan tak ada dah. Masjid semata-mata pergi masjid lagu tu untuk ziarah, untuk tengok kehebatan masjid yang diminum. Tapi orang pergi ziarah tu orang kafir. Kemudian hadis yang ke-54, Rasulullah SAW bersabda, takunu ibilun lisyayatin wa buyutun lisyayatin. Akan ada unta-unta untuk setan-setan, dan juga rumah-rumah untuk setan-setan. Ibil ni tujuan dia untuk bawa menunggang, untuk bawa barang, untuk menunggang. Dan rumah ni untuk tinggal, untuk duduk mendiami rumah tu. Tapi Nabi kata akan ada unta-unta untuk setan-setan dan rumah-rumah untuk setan-setan. Fa amma ibilus syayatin, maka unta-unta setan itu faqad ra'aituha yakhruju ahadukum bijunaibatin ma'ahu qad asnamaha. Untuk setan itu aku tengok berlaku. Yakhruju, seorang itu dibawa unta-unta dia ni, yang mana dia telah menggemukkan unta-unta dia ni, fala ya'lu ba'iran minha wa yamurru bi akhihi qad inqata'a bih fala yahmilu. Dibawa unta-unta dia hok banyak-banyak tu, kemudian unta-unta hok mana nak pergi perjalanan jauh apa semua ni, dia menggemukkan unta tu, kemudian dia tak naik. Kemudian dia lalu berdekatan dengan saudara dia, qad inqata'a bih, saudara yang terputus dalam perjalanan ni, fala yahmilu, dia tak bawa. Tak bawa mana tak ajak naik sekali. Hak ni berlaku pada zaman Nabi. Kalau zaman kita ni nak royak bahawa adanya munculnya kereta-kereta. Kereta-kereta ni kalau kita tengok lah ni, so kereta sore je naik gimana pun, walaupun tempat duduk 3-4 pun sore je. Kalau orang tu kata orang duduk lalu tepi jalan, kano putus ko kano gapo, atau cara tu pergi. Mana hotline ni mana setiap sore tu sore. Jadi kosong tu seolah-olah Nabi umpamakan
untuk setan. Kerana kosong, tak ada maknanya seolah-olah kalau zaman Nabi ni untuk tu orang lalu depan saudara dia dengan mana orang Islam lain dia tak cara. Dia tak cara dah. Dia tak cara kepada orang lain. Jadi zaman lalu ni seolah-olah kereta tu setiap kereta seorang yang naik, hak lain kosong. Kemudian wa amma buyutus syayatin, sementara rumah-rumah untuk setan-setan ni falam araha, aku tak pernah tengok. Kana Sa'idun yaqulu, kemudian periwayat hadis ni berkata yaqulu la uraha illa hadhihi al-aqfas allati yasturun nasu bid-dibaj, dan aku tidak tengok kecuali dia kata kalau orang zaman dulu, zaman orang Arab dulu, atas unta tu dia ada kerudung, dia ada macam rumuh, macam ditutup, penutup, hak boleh duduk dalam tu. Kalau perempuan duduk dalam tu, atas unta tu dia buat rumah kecil atas unta tu, duduk dalam tu. Allati yasturun nas bid-dibash, ia tutup manusia dengan sutera, dengan kain setera tu ditutup kain. Kita zaman lalu ni boleh kita kata seorang tu ada kereta dia maknanya, tapi tak guna semata-mata untuk hiasan. Kereta banyak tapi bukan untuk guna, untuk hiasan. Rumah banyak tapi bukan untuk duduk. Rumah sebagai aset. Rumah ni sebagai aset. Jadi seolah Nabi sebut kereta tu untuk ditunggangi tapi tak ada buat naik korek dia naik dia guna ke, tak ada. Ni seolah-olah untuk setan. Perumpamaan Nabi SAW apa yang berlaku. Begitu juga rumah-rumah yang kosong yang tidak didiami. Ni bukan nak kata berdosa ke tidak, tapi Nabi gambarkan apa yang berlaku di akhir zaman. Kemudian hadis yang ke-55, sayakunu fi akhiri ummati rijalun, berlaku di akhir umat aku rijal, orang-orang yang mana yarkubuna ala suruj ka ashbahir rijal, orang yang mana menaiki kenderaan seperti mana kamu menaiki kenderaan pada hari ini, pada zaman hari itu, yang ziluna ala abwabil masajid, yang mereka ni turun di pintu-pintu masjid. Nisa'uhum kasiyatun, perempuan-perempuan mereka kasiyah, bertelanjang, dengan mana pakaian yang tidak cukup syarat menutup aurat. Ariyah, kasiyat memakai pakaian, ariyat yang mana bertelanjang, dengan mana tidak sempurna menutup aurat. Ala ru'usihim ka asnimatil bukhtil ijafi, kemudian seolah-olah atas kepala mereka itu seperti bonggol unta. Atas kepala ni seperti bonggol unta. Il'anuhunna, maka laknat kepada mereka, fa innahunna mal'unah, kerana sungguh mereka ni dilaknat. Au kanat wara'akum ummatun minal umami. Ini ayat gapo sini? Ini ayat bahawa di akhir zaman ada mereka-mereka yang menaiki kenderaan, kemudian turun di pintu-pintu masjid dalam keadaan pakaian mereka ni kurang menutup aurat. Turun di depan-depan pintu masjid. Kalau boleh kita umpama pada zaman hari ini, seolah-olah mereka yang menaiki bas, menaiki tunggangan ni, kalau zaman hari itu menaiki tunggangan, kemudian siapa turun ke masjid-masjid sebagai perhentian, tapi dalam keadaan pakaian mereka tu tidak sempurna menutup aurat. Ini Nabi kata turun di pintu-pintu masjid. Turun di pintu-pintu masjid dalam keadaan seolah-olah berpakaian yang telanjang, dengan makna dalam keadaan tidak sempurna menutup aurat. Jadi hak ni Nabi wayak berlaku di akhir zaman, seolah-olah naik kenderaan, siapa di depan pintu masjid turun dalam keadaan tidak sempurna. Kalau boleh, mana kalau zaman kita ni naik bah, kemudian siapa di masjid, bah turun di masjid berhenti untuk semaya subuh kau. Tapi dalam keadaan perempuan yang turun daripada kenderaan itu tidak sempurna menutup aurat. Kanat wara'akum ummatun minal umami la khadamna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'ul umami qablakum. Andai saja kalian masih terdapat
umat-umat yang lain, nescaya umat-umat kalian akan menjadi pelayan daripada wanita-wanita mereka, seperti kalian telah menjadikan wanita-wanita umat lain sebagai pelayan. Nabi kata royak kepada sahabat-sahabat, kalulah mereka itu, kalulah kamu ni ada lagi pada masa tu, kamu akan menjadi pelayan kepada mereka, seperti mana umat-umat lain menjadi pelayan kepada kamu. Perempuan-perempuan pernah ayat bahawa seolah-olah orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna itu menjadi pandangan manusia, menjadi lebih di sisi manusia pada zaman hari ini. Mana orang yang mana tidak menutup aurat dalam keadaan tidak sempurna ni, tapi mereka ni seolah-olah jadi suhu, sedangkan kalau zaman Nabi itulah orang yang paling kurang dari segi akhlak dia, dari segi adab dia, tapi seolah terbalik, orang yang tidak menutup aurat tu jadi suhu. Kemudian hadis yang ke-56, la yanqusanna 'ural islami urwatan. Nabi sebut akan terhurai simpulan agama. Dengan mana hukum agama ni akan terlerai, ikatan seorang itu dengan agama. Fakullama intaqadat urwatan,